المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بوصولك ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا برحمتك وعلينا أسر رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال شيخنا سنة لا نفعنا بالدارين sekalian. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. Dan jangan kamu perang akan mereka itu orang kafir pada sisi Masjid Haram hingga perang mereka itu akan kamu padanya. Dan jangan kamu perang akan mereka itu. Mereka itu ialah orang kafir. Maknanya jangan kamu memulai akan memerangi akan mereka itu akan orang kafir. Pada sisi Masjid Haram. Maksud dengan kata pada sisi Masjid Haram, bukan katanya di Masjid Haram, artinya pada Masjid Haram, artinya di dalam Masjid Haram, bukan maksudnya. Bukan maksudnya jangan kamu perang akan mereka itu, maknanya jangan kamu memulai memerangi akan mereka itu orang kafir. Pada sisi Masjid Haram, mana di kawasan yang ada Masjid Haram. Pada kawasan yang ada Masjid Haram, maksudnya di dalam tanah haram. Maksudnya di dalam tanah haram Mekah. Sebab dia tidak kata, bukan katanya di dalam Masjid Haram. Guna indah, di sisi Masjid Haram. Maknanya kawasan Masjid Haram. Maka dikenaki dengan kawasan Masjid Haram tu ialah tanah haram Mekah. Benar katanya di dalam masjid sendiri, benar juganya kawasan luar daripada Masjid Haram, tetapi di dalam lingkungan tanah haram Mekah. Sebab untuk nak jagakan kehormatan kesucian tanah haram Mekah, janganlah kamu memulai memerangi akan mereka itu orang kafir. Kalau masuk Mekah, sekiranya kalau mereka itu tidak menyerangkan kamu, maka kamu jangan menyerangkan mereka.
hingga perang mereka itu akan kamu padanya pada sisi Masjid Haram. Sehingga perang mereka itu hingga mereka itu memulai akan menyerangkan kamu. Maka sekiranya kalau kamu duduk berada di dalam kawasan tanah haram Mekah dan orang kafir memulai perang, memulai menyerangkan kamu, itu tak dapat tidak kamu mesti melawan. Mesti kena pertahan, dia kena perang jugalah dengan mereka. Jadi maknanya di sini di dalam kawasan tanah haram Mekah tu bukan diputuskan tak boleh berperang. Bukan diputuskan dengan kata tak boleh berperang dengan orang kafir. Larang memulai perang akan orang kafir. Jadi maknanya kalau kamu masuk ke dalam kawasan tanah haram Mekah dan orang kafir itu tidak melawani akan kamu, tidak menyerang akan kamu, maka kamu jangan menyerang, jangan perang akan mereka. Tetapi kalau mereka memerangi akan kamu, memulai pada menyerangkan kamu, maka terpaksa juga kamu menyerangkan mereka itu, melawankan mereka itu. Jadi dilarang itu larang memulaikan. Kalau orang kafir mulai dulu, maka wajib juga. Tak dilarang juga. Begitu ya. Fa in qatilukum faqtuluhu. Ni yang kata tadinya, jangan kamu memulai. Fa in qatalukum faqtuluhum. Maka jika berperang mereka itu akan kamu. Maka jika berperang mereka itu akan kamu padanya pada sisi Masjid Haram. Maknanya di dalam kawasan tanah haram. Maka perang oleh kamu, faqtuluhum. Faqtuluhum bukan makna hendak bunuh, hendak perang. Maka perang oleh kamu akan mereka itu. Jangan lari, kena perang juga, kena lawan juga. Tu maka perang oleh kamu akan mereka itu. Kemudian katanya, kadzalika jazaa'ul kafirin. Seperti demikian itulah, jadi perang oleh kamu akan mereka itu. Perang oleh kamu akan mereka itu, menyerang oleh kamu akan mereka itu, balasan bagi segala orang kafir. Jadi balasan pada dunia. Balasan pada dunia terhadap orang kafir ialah diperangi akan mereka itu. Sekali lagi, seperti demikian itulah apa dia? Perang kamu akan mereka itu, dan satu lagi. Nak satu lagi. Dan seperti demikian itu, perang kamu akan mereka itu dan menghalau oleh kamu akan mereka itu. Dua. Yang dipaham daripada kata wa akhrijuhum min haitsu wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan keluar halaukan oleh kamu akan mereka itu dari mana tempat yang mengeluar mereka itu akan kamu. Di Mekah tu dah. Sebab di Mekahnya asalnya orang kafir halaukan orang-orang Islam daripada Mekah, maka sekarang apabila dapatkan buka Mekah, dihalaukan orang kafir. Orang Mekah yang tak beriman tu dihalau keluar daripada Mekah, tak bagi izin duduk di dalam kawasan Mekah. Maka itulah balasan orang kafir, diserangkan akan mereka itu, diperangkan mereka itu dan dihalaukan mereka itu daripada tempatan Mekah.
fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Fa inin tahau, maka jika berhenti mereka itu. Fa inin tahau, fa inin tahau, maka jika berhenti mereka itu orang-orang kafir. Berhenti itu daripada kufur. Itu berarti berhenti daripada kufur. Berhenti daripada kufur. Lepas tu berhenti daripada kufur, mana tinggal kufur, tinggal mereka itu akan kufur sekiranya dah begitu. Tinggal kufur dengan cara mana? Dengan masuk Islam. Sekiranya orang-orang kafir itu tinggalkan kufur dengan maknanya mereka itu masuk Islam, maka bahawasa Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengampuni. Maka bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengampuni, yang mengampuni bagi orang kafir yang masuk Islam kesalahan mereka yang telah dilakukan pada masa kufur itu, dan kesalahan kufur dan kesalahan mana-mana kesalahan yang dilakukan pada masa kufur itu Allah Ta'ala mengampunkan semuanya. Sehingga dikatakan orang kafir apabila masuk Islam, betul-betul masuk Islam tu suci bersih seperti kanak-kanak yang baru dilahirkan. Lagi amat rahim bagi mereka itu, amat kasihan belas dengan mereka itu orang kafir. Sebab sekarang mereka dah masuk Islam dan sekarang dah dah beriman dengan Allah Ta'ala, maka mereka itu akan dapat rahmat daripada Allah sebab mereka adalah orang mukmin. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَتَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Dan perang oleh kamu akan mereka itu kufar. Perang, jangan berhenti. Perangkanlah akan orang kafir, jangan kamu berhenti-berhenti daripada perang. Akhir di mana? Hingga tiada ada fitnah orang kafir. Hatta hingga la takunu fitnatun. Hingga tiada ada fitnah orang kafir. Dengan tiada kufar tempat itu. Dikandaki dengan fitnah di sini seperti dulu pada firman-Nya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Pada firman dulu, pada ayat dulu dia katanya pada firman-Nya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Apa makna dengan apa maksud dengan kata fitnah itu? Bermula berbuat fitnah. Apa makna berbuat fitnah? Kufur. Dikandaki dengan fitnah tu ialah kufur. Bukan arti katanya menuduh orang tu, bukan. Dikandaki wal fitnah tu, dan bermula fitnah yakni kufur. Jadi fitnah di sini, fitnah pada ayat yang dulu mana kufur. Maka di sini pun sama juga. Fitnah dengan mana kufur. Sebab tu dia tafsir katanya, dan perang oleh kamu akan mereka itu kufar. Kamu mesti memerangi akan orang-orang kafir. Hingga tiada ada fitnah orang kafir. Sehingga fitnah orang kafir itu tidak ada. Dengan tiada kufur, dengan tiada kufar,
pada tempat itu dengan tidak ada orang kafir di tempat itu. Jadi sehingga tak ada orang kafir, apabila tak ada orang kafir, tidak ada juga kufur. Sebab kufur ada di orang kafir. Apabila orang kafir tidak ada, maka tidak adalah fitnah. Sebab dikehendaki dengan fitnah di sini ialah kufur. Jadi sehingga habiskan fitnah daripada tempat itu. Mana sehingga habis kekufuran daripada tempat itu. Nak habis kekufuran di tempat itu tak lain tak bukan dengan habis orang kafir. Tak ada orang kafir, tak ada lah fitnah. Dan jadilah agama itu watakunad dinu lillah. Dan jadilah agama itu bagi Allah Ta'ala semata-mata. Tiada disembahkan yang lain. Dan jadilah agama wa yakunuddin, dia terjemah kata agama, tapi sebenarnya bukan maksud agama seperti agama Islam, agama Kristian, bukan begitu, bahkan dikaitkan dengan din. Pada ayat tu wa takunuddin maknanya ibadat. Din dengan makna ibadat. Wa takunuddin yakni ibadat. Dan jadilah agama itu, ini ibadat itu, kita tafsir begitu ya. Dan jadilah agama itu, dan jadilah ibadat itu bagi Allah semata-mata, bagi Allah Ta'ala semata-mata, dengan sebab tidak ada orang kafir, maka tidak adalah syirik. Maka kalau tidak ada orang kafir, tidak adalah agama yang lain, tidak adalah ibadat kepada yang lain daripada Allah. Sebab orang Islam semuanya ibadat kepada Allah. Dan jadilah dan sehingga jadilah agama itu, ibadat itu bagi Allah. Semua ibadat kepada Allah semata-mata. Tiada disembah, tiada diibadat yang lain daripada Allah. Dahkan sebab tidak ada orang kafir, tidak adalah disembahkan. Ibadat kepada yang lain tu tidak ada. Sebab yang ibadat kepada yang lain daripada Allah tu ialah orang kafir. Maka kalau tidak ada orang kafir, maka ibadat semua manusia itu ialah ibadat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Itu ya. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Maka jika berhenti mereka itu daripada kufur, maka jika berhenti mereka itu orang kafir daripada kufur, berhenti daripada kufur dengan masuk Islam, dengan secara masuk Islam, tak jadi berhenti daripada kufur, melainkan dengan secara masuk Islam. Jadi maknanya orang kafir selama mana tak masuk Islam, mereka adalah orang kafir. Sepatut diperangkan, sepatut dihalaukan. Tetapi apabila orang kafir itu dah masuk Islam, maka jawabnya tiada berseteru lagi dengan berbunuh-bunuh atau lain. Apabila orang kafir dah masuk Islam, maka yang disuruh perang tadi tu tak disuruh perangkan. Yang suruh halaukan daripada tempat kawasan Mekah, maka sekarang tak dihalaukan sebab mereka ialah saudara kita juga. Maka tiada berseteru. Fala udwana, maka tiada berseteru dengan berbunuh, tidak, maknanya dah tak boleh nak bunuh dah. Jadi maknanya belum pada ni ketika mereka dalam kufur dihalalkan darah. Ketika mereka di dalam kufur sebab kafir harbi, dihalalkan darah. Dan mereka sekiranya kalau ada di dalam negeri Mekah, maka tak ada bagi izin bagi orang kafir duduk dalam Mekah, mesti dihalaukan keluar. Tetapi apabila mereka dah masuk Islam, perkara yang tersebut pun dihapuskan. Maknanya
Yang mana belum pada ni disuruh bunuh, maka sekarang yang mana belum pada ni kata mereka adalah halal darah, maka sekarang dah jadi haram darah, haram bunuh. Yang mana belum pada ni disuruhkan halau daripada Mekah dengan sebab mereka tu kafir, maka sekarang tak boleh dihalaukan. Mesti diizinkan duduk dalam Mekah sebab mereka adalah orang Islam. Tiada berseteru lagi dengan berbunuh-bunuh atau lain para bunuh. Malaikan atas orang yang zalim. Malaikan atas orang yang zalim. Sebab mana udwan berseteru tu, mana bunuh dan lain-lain. Maka sekiranya kalau dia masuk Islam tetapi dia zalim, dia bunuh orang, maka jadi halal darah balik. Malaikan dia dia berzina, orang muhsan yang berzina, maka boleh dibunuhkan dengan secara rejam. Jadi maknanya katanya tak boleh nak bunuh apa semua tadi sekiranya kalau dia tidak melakukan kesalahan. Kalau mereka selepas pada masa Islam tidak melakukan apa-apa kesalahan yang sepatut dibunuh, yang sepatut dihalau, maka tak boleh nak bunuh, maka tak boleh nak halaukan daripada Mekah. Itu sekiranya kalau mereka tidak buat kesalahan. Tetapi kalau mereka ada buat kesalahan yang sampai tahap kena bunuh balas masalan, artinya mesti dijalankan hukum hudud sehingga mati, maka dijalankan juga. Walaupun katanya asal masuk Islam dah tak boleh bunuh, tetapi kalau masuk Islam dia bunuh orang dengan secara sengaja, menjinayahkan orang, maka jadi halal juga darah mereka itu walaupun dah mengucap 2 kalimah syahadah. Maksudnya Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Wal hurumatu qisas. Wal hurumatu qisas. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Bermula bulan Syahrul Haram itu berlawanan hormat dengan bulan Syahrul Haram dengan segala hormat itu dan berbalas-balasan seperti mana perang mereka itu akan kamu padanya, maka perang olehmu kerana hormat itu dibalas dengan seumpamanya apabila dibinasakan dia. Bermula bulan Syahrul Haram. Bermula bulan Syahrul Haram. Syahru tu dah makna bulan. Haram lah. Bermula bulan Syahrul Haram itu. Haram apa? Berlawanan. Haram bulan yang haram berperang, haram berlawan. Maknanya bulan ialah Muharram, lepas tu bulan 1, bulan 11, bulan 12, bulan 1. Maknanya bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah,
dan bulan Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan. 4 bulan jadi 4 bulan dikatakan bulan Syahrul Haram ialah Zulqa'dah dan Zulhijjah, lepas tu Muharram, lepas tu bulan Rajab. Itu dikandaki dengan 4 bulan Syahrul Haram. Sepatut hafal 11, 12, 1. Lepas tu bulan Rajab, bulan yang apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, bulan yang ke-7. Jadi 11, 12, 1, 7. 11, 12, 1, 7. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan itu dikatakan bulan haram. Haram apa? Haram berlawan. Yani haram memerang, berperang. Itulah katanya haram. Haram apa dia? Haram berlawan. Haram berperang. Sebab tu dia katanya bermula bulan Syahrul Haram. Bulan yang diharamkan. Haram apa dia? Bermula bulan Syahrul Haram itu berlawan. Berlawanan. Itu maknanya haram berlawanan. Maknanya 4 bulan ini ialah bulan yang diharamkan berlawan, berperang. Hormat. Jadi maknanya bulan Syahrul Haram itu ialah bulan yang dihormatkan. Bulan Syahrul Haram itu ialah bulan yang dihormatkan. Dengan sebab nak jaga kehormatan bulan itulah dilarangkan berperang. Dengan sebab nak jaga kehormatan bulan-bulan yang 4 bulan tersebut tadi, maka dengan kerana itulah dilarangkan akan berperang. Itu mana Asy-Syahrul Haram. Bisyahril Haram, dengan bulan Syahrul Haram. Dengan bulan Syahrul Haram. Maknanya dibalaskan. Dibalaskan dengan bulan Syahrul Haram. Yani dengan mana dibalaskan dengan bulan Syahrul Haram. Dengan bulan Syahrul Haram. Ini dibalaskan dengan bulan Syahrul Haram. Pada segala hormat itu. Berbalas-balasan. Tak. Habis kat. Bermula bulan Syahrul Haram itu berlawanan dengan hormat dengan bulan Syahrul Haram. Sekatu. Asy-Syahrul Haram bisyahril Haram. Maknanya bulan Syahrul Haram itu dibalaskan dengan bulan Syahrul Haram. Dengan maknanya dengan maknanya sekiranya kalaulah orang kafir memulai akan kamu dengan berperang, maka kamu mesti dibalaskan mereka itu dengan memerangkan. Walaupun bulan itu adalah bulan Syahrul Haram sekalipun.
walaupun bulan itu bulan Syahrul Haram sekalipun, dengan sebab asal bulan Syahrul Haram itu tidak boleh berperang. Maka maksud kata bulan Syahrul Haram, bulan diharamkan berlawan berperang itu maknanya haram memulai. Nak mulai menyerangkan orang kafir tak boleh. Mana kita orang Islam tak boleh memulai menyerangkan orang kafir, tak boleh memulai memerangi akan orang kafir dalam bulan yang tersebut. Bulan Syahrul Haram yang 4 tadi. Tetapi sekiranya kalau orang kafir memulai memerangi akan kamu, mesti dibalaskan. Jangan biarkan begitu. Kalau orang kafir memulai memerangi kamu, walaupun di dalam bulan Syahrul Haram sekalipun, mesti dibalaskan. Dia perang kita, kita perang balik. Maknanya dia lawan kita, dia mari nak serang kita, kita pun mesti kena pertahan. Ini sarah katanya, ini cerita mana? Sebab ceritanya pada hari Hudaibiyah, pada peperangan Hudaibiyah tu ada berlaku peperangan juga. Tapi tidak hangat sangat. Peperangan dengan secara ringan, tidak pertempuran dengan pedang, hanya melontar dengan batu dan memanah dengan anak panah saja. Jadi berlawanan pada peperangan, artinya berlawanan pada peperangan Hudaibiyah tu tidak bertempuran dengan pedang ke pedang, tidak. Bahkan ada melontar dengan batu-batu dan ada memanahkan dengan anak panah. Janji maknanya sebab tu dipanggil katanya peperangan Hudaibiyah. Sebab tu dipanggil kata peperangan Hudaibiyah. Sebab ada berperang juga, ada berlawan juga pada tempat nama Hudaibiyah. Walaupun dengan secara tak hangat, tak berat, tak bersangatan sekalipun, hanya ada sekadar melontarkan dengan batu-batu, orang kafir melontarkan dengan batu kepada orang Islam melontarkan batu kepada orang kafir, dan ada panah memanahkan dengan anak panah, tetapi pedang tu tidak. Tapi ada juga berperang. Sebab tu dipanggil katanya peperangan Hudaibiyah. Tetapi masalahnya peperangan Hudaibiyah itu berlaku pada bulan Zulqa'dah. Peperangan Hudaibiyah itu berlaku pada bulan Zulqa'dah. Maka sebagai maklum saat ini, bahawasanya bulan Zulqa'dah itu bulan Syahrul Haram. Tetapi orang Islam ada berlawan juga dengan orang kafir pada peperangan Hudaibiyah. Kenapa? Sebab Asy-Syahrul Haram dibalaskan dengan Asy-Syahrul Haram. Jadi mana dengan sebab orang kafir mulai menyerangkan orang Islam, tak boleh jadilah orang Islam tu nak biarkan begitu, diam, tak membalaskan, tak boleh jadi. Kalau mereka memulai memerangkan kita, mesti kita perang bersama mereka. Tetapi harap kita nak mulai, kita tak mulai. Kalau kita nak mulai, kita jangan mulai. Tapi kalau mereka memulai perangkan kita, mesti kita tak boleh nak duduk diam. Begitu. Itu maksud katanya Asy-Syahrul Haram Bisy-Syahril Haram. Dan segala hormat itu. Itu. Apa dia? Wal hurumatu qisas. Dan segala hormat itu. Wal hurumatu qisas. Wal hurumatu dan segala hormat. Wal hurumatu dan segala hormat, kehormatan. Maknanya hormat-hormat tu ialah perkara hormat-hormat di sini, maknanya perkara yang wajib menghormatkan dia. Itu panggil hormat. Dia bahasa Arab tu kita panggil hormat. Kita panggil saya menghormat kepada ibu bapa saya.
cakap bahasa Melayu tu maknanya begitu. Saya menghormat sangat kepada ibu bapa saya. Saya hormat pada guru saya. Itu kalau cakap gitu bukan hormat. Dia panggil ihtiram. Dia panggil yang kita cakap bahasa Melayu tu katanya saya sangat hormat kepada ibu bapa saya. Saya sangat hormat kepada ibu bapa saya. Tapi betulnya bukan hormat. Bahasa Arab. Bahasa Arab kata ihtiram. Menghormat tu ihtiram. Betul. Di mana tepat kata hormat betulnya? Benda-benda. Nah, hormat tu ada di bapa. Hormat tu ada di ibu bapa. Yang kita panggil kehormatan. Kehormatan tu ada di bapa. Kita menghormat. Kita menghormat kepada bapa kita kerana ada kehormatan di bapa. Ibu bapa. Maknanya, kalau nak cakap, nak guna kalimah Arab bagi betulnya, saya mengihtiram, begitu. Saya mengihtiram kepada dua ibu bapa saya kerana adalah kedua-dua ada kehormatan. Begitu. Saya mengihtiram, menghormat. Saya mengihtiramkan akan dua ibu bapa saya kerana ada kehormatan pada diri kedua-duanya. Maka hormat itu ialah perkara yang wajib kita menghormatkan. Seperti Quran. Nah, Quran ialah ada kehormatan. Quran, mishaf Quran ada kehormatan. Maka wajib kita beri kehormatan kepada, beri ihtiram kepada Al-Quran. Tak boleh kita menghinakan sama sekali. Begitu. Maka di sininya segala hormat ialah bulan Syahrul Haram. Mengikut yang kita bahas sekarangnya, dia mengikut yang tajuk ayat sekarangnya ialah bulan Syahrul Haram. Tapi mana-mana sekalipun, dengan secara umum, mana-mana kehormatan sekalipun, mesti kita mengihtiramkan. Mesti kita menghormatkan. Lain daripada bulan haram sekalipun. Sebab ayat Quran ni, kita tilik kepada umum. Al-i'tibar bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Tapi tilik kepada sebab turun ayat ini cakap pasal bulan Syahrul Haram. Sebab cerita panjangnya ialah masalah peperangan Hudaibiyah itulah. Tetapi dengan secara umumnya boleh kita faham daripada ayat ini mana-mana segala bagai kehormatan mesti kita mengihtiramkan. Ibu bapa pun kena hormatkan juga, tak boleh merosakkan kehormatan. Tengok dia katanya permanya wal hurumatu qisas, dan segala hormat itu berbala-balasan. Maknanya sekiranya kehormatan itu dirosakkan, sekiranya kalau kehormatan itu dirosakkan, mesti dibalaskan. Mesti dibalaskan. Maka di sini, maka orang kafir merosakkan kehormatan bulan Syahrul Haram. Di sini orang kafir merosakkan kehormatan bulan Syahrul Haram sebab mereka menyerangi akan orang Islam pada peperangan Hudaibiyah. Maka apabila orang kafir ada merosakkan kehormatan bulan Syahrul Haram, maka mesti dibalaskan, tutup balas. Dia katanya, maka seperti mana perang mereka itu akan kamu padanya pada bulan Syahrul Haram, maka perang oleh kamu kerana hormat itu dibalaskan dengan seumpamanya apabila dibinasakan dia. Dia katanya, maka seperti maka seperti
maka seperti mana sebagaimana berperang perang mereka itu orang kafir akan kamu padanya pada bulan Syahrul Haram, maka perang oleh kamu. Kamu pun mesti perangkan dengan mereka itu. Kerana hormat itu, kerana nak jagakan kehormatan bulan itu. Maknanya, kita memerangkan orang kafir dengan sebab kesalahan mereka memerangi di dalam merosakkan kehormatan. Dibalaskan dengan seumpamanya. Dibalaskan dengan seumpama, maknanya dia perang kita, kita pun balas dengan seumpama ialah perang balik. Apabila dibinasakan dia akan kehormatan. Apabila mereka merosakkan kehormatan, mesti dibalaskan dengan seumpama. Sebab itulah tengok apabila seorang itu merosakkan kehormatan nyawa orang yang tiada salah, apabila seorang menjenayah membunuhkan orang lain, dengan maknanya dia tu merosakkan kehormatan nyawa orang lain, maka dibalaskan orang itu dengan seumpama, maka dibalaskan juga atas jalan qisas. Nah. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Ini cara nak balas. Maka barang siapa, faman, maka barang siapa sengaja atas kamu. Dia terjemah sengaja. Maknanya melampau. Sengaja atas kamu, yakni melampau atas kamu. Maka barang siapa sengaja atas kamu, melampau atas kamu, mendedahi atas kamu, maka sengaja oleh kamu atasnya dengan seumpama. Maka maknanya sengaja, mana melampau, balas oleh kamu atas mereka itu, atasnya, atas barang siapa, dengan seumpama barang yang disengaja, yang melampau atas kamu. Dengan perang pada tanah haram, atau di dalam ihram, atau di dalam bulan Syahrul Haram. Walaupun kamu di dalam, sebab peperangan Hudaibiyah itu cukup 3. Tanah haram, masa tu masa Nabi dalam ihram, lagi pulaknya bulan Zulqa'dah ialah bulan Syahrul Haram. Dengan sebab mereka itu melampau akan kamu, mendedahi akan kamu, mesti kamu balaskan dengan seumpama. Tengok, dia katanya tampar dengan tampar, pukul dengan pukul, tikam dengan tikam. Itu maknanya balas dengan seumpama. Dia melampau di atas kita dengan cara dia tikam kita, kita tikam balik. Begitu. Dengan tiada berlebih-lebihan. Jangan lebih, jangan melampau. Orang buat kita sakat mana, kita buat sakat tu. Jadi maknanya boleh nak ambil balas dengan sekadar yang mereka buatkan kita. Sebab tu kalau orang potong tangan, apabila dipotongkan tangan seorang, boleh dibalaskan dengan potong tangan juga. Tapi sakat mana yang dipotong, sakat itulah dipotongkan. Jangan melebih. Kalau lebih tu masuk dalam haram pula. Wattaqullaha, dan takut oleh kamu akan Allah pada melebihi balas dan sengaja melebihkan. Wattaqullah, dan takut oleh kamu akan Allah pada melebih balas. Balas jadi lebih, tidak bersamaan, itu salah. Dan sengaja nak melebihi, itu pun salah juga. Jadi maknanya boleh nak ambil balas dengan sekadar mana kezaliman yang mereka buat di atas kita, boleh kita nak balas zakat tu. Seperti kata tadi, kalau tapar dengan tapar, kalau pukul dengan pukul, kalau tikam dengan tikam, kalau potong dengan potong.
tapi jangan melebihi. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sebab katanya wattaqullah, takut oleh kamu, wattaqullah, takut oleh kamu. Tapi di sini ayat ni takut jangan melebihi pada membalaskan, pada ambil balaskan. Tetapi tilik kepada sebab-sebab turun ayat tu maknanya takut oleh kamu, maknanya janganlah kamu melebihi pada ketika kamu ambil balas. Tetapi dengan secara umumnya, bukan sekadar masalah melebihi, takut segala-galanya. Takut oleh kamu pada menyalahi apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan pada apa yang dilarang. Dengan secara umumnya, wattaqullah, dan hendak takut oleh kamu. Jangan kamu buat akan apa yang dilarang dan jangan kamu tinggal akan apa yang disuruh. Dengan secara umum maknanya begitu. Tetapi dengan secara khusus sebab turun di sini, mana jangan kamu takut oleh kamu, janganlah kamu ambil lebih ketika nak balas. Apabila suruh Allah Ta'ala suruh kita bertakwa, takut kepada dia, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kenapa nak kena takwa? Kenapa nak kena takut akan Allah? Dan ketahui olehmu, ini seolah kata sebab ilat bagi disuruhkan kita takwa, takut akan Allah. Kerana Allah Ta'ala bersama dengan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dan ketahui oleh kamu bahwasanya Allah Ta'ala itu serta segala muttaqin. Maknanya Allah serta dengan orang muttaqin yang takut akan Allah yang muttaqin, orang muttaqin itu ialah orang yang takut akan Allah. Takut dengan pertolongan bukan. Serta dengan pertolongan dan menang perang. Ni. Annallah, bahwasa Allah Ta'ala serta. Kalau kita faham betul-betul serta, bersama. Kita pergi ke mana, Allah pergi ke situ. Kan? Kita duduk di mana, Allah duduk di situ. Itu berserta, bersama. Tetapi bukan maksud begitu. Katanya Allah berserta dengan orang muttaqin di mana mereka berada. Maknanya orang muttaqin tu ialah orang yang takut akan Allah. Serta ni bukan diri zat Allah berserta dengan kita. Yang kata Allah berserta dengan orang muttaqin, orang yang takut akan Allah, bukan zat Allah berserta dengan kita. Bukan apa dia? Pertolongan dia berserta dengan kita. Ada pertolongan dia berserta dengan kita, bukan diri zat dia. Yang sama juga kata innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan, ketika Nabi dan Abu Bakar dalam gua kan, Nabi kata jangan duka cita, innallaha ma'ana, bahwa Allah serta kami, bukan Allah ada duduk bersama dengan kami, bukan begitu. Sebab itu adalah mustahil. Bahkan kata serta dengan kita, Allah bersama kita, mana pertolongan dia, bukan diri dia. Bukan dia yang bersama dengan kita, bukan yang bersama dengan kita tu adalah pertolongan dia. Pertolongan dia akan bersama dengan kita. Maknanya sentiasa dia menolongkan kita. Itu mana kata Allah berserta dengan kita, yakni pertolongan dia tu berserta dengan kita, maknanya sentiasa dia tu menolongkan kita selama mana kita bertakwa kepada dia, selama kita takut akan dia. Itu mana kata wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Selama mana kita takwa, kita takut akan Allah, maka selama itulah kita akan dapat pertolongan daripada Allah. Maksudnya begitu. Selama mana kita bertakwa kepada Allah, selama itulah kita akan dapat pertolongan daripada Allah. Pertolongan itu bersama dengan kita. Mana sentiasa kita dapat pertolongan daripada Allah. Maknanya begitu. Bukan nak cerita kata Allah, diri zat Allah bersama dengan orang muttaqin. Itu mustahil. Sebab jadi bertempat. Begitu.
Zainab. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada kata wa anfiqu fi sabilillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما سمعناه فردد علينا وتحت يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.